Perkara yang keenam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang buat pembinaan kubur dengan batu kapur, kan? Nabi juga sallallahu alaihi wasallam suruh kita sama-samakan dia. Jadi bila kebinaan dibenarkan? Tanda. Binaan dibenarkan sekiranya takut. Contohnya kubur ni duduk di lereng bukit. Mana kalau kita tidak bina dengan batu kukuh, nanti mari air kuat terbongkar kubur. Maka di situ dibenarkan. Kalau setakat itu boleh. Itu dia panggil di antara binaan yang diharuskan. Ataupun kawasan ni banyak binatang buas yang suka korek kubur. Dia kita semi atas tu supaya dia tak boleh korek. Ataupun bahasa jenis mak apa tahu. Mak ngorek kubur kalau ada, nabash dia panggil. Dah. Kalau orang tanah yang banyak, dia korek ambil kain kafan. Maka kita boleh buat binaan seming kuat atas kubur. Tapi kalau lain daripada itu jangan. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Itu saja yang diharuskan. Baik. Dalam perbincangan kita tadi, tulis pelajar. Ulama kata yukrah, makruh. Bila ke status binaan atas kubur itu makruh? Kata Imam Nawawi, tulis. Qala Nawawi rahimahullahu taala, tidak ada beza. Binaan atas kubur itu sama ada kita bina buat kubah, buat macam rumah, buat atap atau lain-lainnya. Kalau sekiranya orang itu tanam mayat dalam tanah dia sendiri. Boleh. Sekiranya dia kebumikan mayat dalam tanah dia. Dia ambil tanah dia sekepi, aku nak tanam mayat sini. Maka Imam Nawawi kata binaan itu dikira makruh. Binaan itu makruh. Fa in kanat maqbaratan musabbalatan, kalau kubur tanah wakaf, seperti kebanyakan kubur kita gini tanah wakaf kan, haram perbuatan binaan itu. Mana kita kena tanda situ makruh binaan atas kubur itu selama tanah sendiri. Tapi kalau tanah wakaf tidak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa ra'aitu minal wulati. Imam Syafi'i kata pernah aku tengok pemimpin-pemimpin di Mekah, pemimpin man yahdim, mengarahkan orang ramai supaya meruntuhkan binaan-binaan yang telah dibuat di atas kubur. Hak mana ada binaan atas kubur, runtuh semua. Walam aral fuqaha ya'ibun alih. Aku tak tengok pula ulama-ulama fiqh menegur perbuatan pemerintah yang meruntuhkan binaan atas kubur, wali anna fi zalika tadyiqan 'ala nas, kerana binaan itu menyempitkan orang lain. Jadi itu yang dikata oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi jelaslah kepada kita bahawa tak boleh kita buat binaan atas kubur. Kalau ada kapuk-kapuk binaan yang ada tu, kita kecilkanlah, turun, jangan lebih daripada sejengkal, itu pun kecil, sekadar tanda kubur saja. Jangan lebih daripada itu. Habis nak apa? Tanda batu nisan. Kan Nabi kita ambil batu tadi letak situ. Kita nak cari batu payah lagi cari batu. Tapi batu nisan pun jangan ada mozaik, jangan ada marmar, jangan duk tulis pelik-pelik situ, jangan. Sekadar tulis nombor boleh. Kita kata tulis nombor, ya ayah kita ni berapa? Kita ingat nombor 10 keluarga kita, family kita dah. Ni setengah orang ni tulis Al-Fatihah lah, macam-macam, kullu nafsin za'iqatul maut, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ada tulisan-tulisan itu perlu dihapuskan. Maka kata di dalam kitab fiqh juga ni, dia kata hasilnya binaan di atas kubur itu dilarang. Cuma para ulama berbeza. Dia kata kalaulah binaan itu di kubur awam hudim, boleh diruntuhkan, dan maka makruh itu berpindah kepada makruh haram, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.